Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amantu billahi wa rasulihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sambung lagi kitab kita muka surat 30. Summa qala, dan kata musannif, wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Wal hayatu وهي لا تتعلق بشيء. Apa arti? Artinya, dan yang keempat daripada sifat ma'ani itu hayat, ataupun kita kata hayatun. Hayat artinya hidup yang tiada dengan nyawa. Hidup Allah Ta'ala itu yang tiada dengan nyawa dan tiada dengan nafas. Nafas ni hak keluar masuk tu bagi nafas. Nyawa ni macam kita kata roh dalam badan kita lah, nyawa lah tu. Dia lah satu benda. Orang yang mati itu tak ada lah roh dia, cabut dah nyawa dia, begitu. Jadi hidup Allah ni hidup begitu, yang tiada dengan nyawa dan tiada dengan nafas keluar masuk tu, dan tiada mizaj. Apa dia benda mizaj ni? Hidup Allah tu tiada dengan nyawa, tiada dengan nafas, tiada dengan mizat. Tiada mizat. Tiada mizat ni, yakni yang kata mizat, kejadian yang empat anafid, itulah kata mizat tu. Mizat ni yakni kejadian yang empat anafid. Kejadian hak yang bercampur dengan anafid yang empat, itu kita kata makna mizat. Bahasa Arab ni mizat tu bercampur. Mizat bercampur. Jadi mana kata kejadian yang empat anafid, bukanlah hidup Allah tu kejadian hak empat nafid, yang ni mana kata bercampur kejadian dengan empat nafid, tanah, air, api, angin, tu bukan begitu. Adapun kita tu dia mizat, dia bercampur kejadian empat macam tu pada kita. Itu. Dan lagi pula tiada hidup itu, tiada hidup Allah itu dengan sebab makanan. Itulah yang disebut dalam kitab kita sampai kepada sifat hayat tu. Terlebih dulu bila sampai dah sifat ma'ani, sifat hayat tu, disebut di sini hidup Allah tu.
Hidup Allah tu lagu mana? Habis lah. Kemudian dia kata wal hayatu la tata'allaqu bi syai'. Hatu matan. Hatu yang kata wal hayatu la tata'allaqu bi syai'. Hatu balik bicara sifat hayat itulah, iaitu dia tidak takluk dengan sesuatu. Wal hayatu la tata'allaqu bi syai'. Itu nak habaq sifat hayat dia tidak ada takluk. Sebelum sifat hayat qudrat, iradat, ilmu. Qudrat, iradat, ilmu tu sifat hak tiga tu sifat hak yang bertakluk dengan sesuatu. Bertakluk dengan benda mungkin, bertakluk dengan yang wajib, yang mustahil, yang harus. Di mana hak yang lepas sifat ilmu, masuk kepada sifat hayat. Wal hayatu la tata'allaqu bi syai'. La tata'allaqu bi syai'. Sifat hayat dia tidak takluk dengan apa pun. Tidak takluk seperti qudrat, iradat. Sifat hayat tidak takluk seperti sifat ilmu. Macam itu. Tahu tu. Kemudian dia sebut tadi ni hidup tu, anak abang makna kata makna hidup tu lagu mana? Dia nampak makna hidup tu hidup Allah tu. Barulah dia masuk dan takrif hayat itu. Takrif hayat sifat ma'ani tu. Di sini ni barulah kita nak kena faham mengikut takrif dia. Balik kepada mana ada pengertian sifat hayat tu lagu mana yang dikatakan sifat ma'ani hayat tu, lagu mana takrif dia. Di situ kena bagi faham lah tu. Tadi nak habaq kata makna hidup Allah tu dulu dia tak terang lagi makna kata pengertian sifat hayat tu, cuma makna hayat tu. Bila kata hayat tu hidup, hidup makhluk ni lagu lain. Hidup hak bernyawa, hidup hak yang bernafas, hidup yang ada bercampur mizaj, gitu, bercampur anafiah yang empat. Allah tidak begitu. Allah hidup, tapi bukan hidup bernyawa, bernafas, bercampur anafiah yang empat yang dikatakan mizaj, gitu. Kemudian balik takrif sifat hayat. Takrif sifat hayat. Takrif ni dia panggil pengenalan. Takrif ni pengenalan ya, pengenalan dia. Kita nak faham sesuatu tu mengikut takrif dia. Dia ada takrif tu untuk kita pengenalan ni, untuk kita faham sesuatu. Kata takrif tu nak faham sesuatu tu mengikut takrif dia, mengikut pengenalan dia. Itu kata takrif. Takrif dia wamai balik matan umum berahin tu. Tadi pun dalam kurungan tu, orang tua-tua panggil kita Jawi ni kurungan. Dia panggil qaus anak bulan. Qaus anak bulan ni. Jadi bahasa-bahasa lama dulu, bahasa-bahasa kitab tu, kita lah guna bahasa macam-macam. Bracket lah bahasa orang putih. Kurungan lah tu, dalam kurungan, dalam bracket tu adalah qaus anak bulan. Orang ada mengaji pun tak pernah dengar bahasa tu. Tu matan je. Dia buat bracket, dia buat tu, tu matan. Dan kata musannif dia buat bracket, dia buat dia panggil kau anak bulan apa ni. Macam satu orang tadi, saya nak main ada orang main rumah ni.
Betul juga. Saya kata ni orang dulu panggil penyangga. Dia tak bisa dengar ni. Apa penyangga? Dia baru buat rumah. Bila dia baru buat rumah ni, dia mainlah duk sembang ni, dia nak tak. Dia baru buat rumah ni. Lepas tu dia kata nak buat lagu, nak buat rumah. Kita nak buat apa? Kalau orang dulu dah ada lah, rumah baru buat ni, dia buat penyangga. Dia tak bisa dengar penyangga. Saya pun kata jangan-jangan juga orang dulu pakai bahasa penyangga. Jadi kita tulis di kain putih tu, tulis apa sikit lah. Betul kita kapit dengan kain hitam, kapit dengan kain merah tu, jadi 3 helai. Kita bubuh di atas tu. Tu dia panggil penyangga. Ni bahasa-bahasa ni banyak. Bahasa-bahasa penyangga ni. Macam Azimat lah kita kata. Tulis-tulis tu penyangga dia tu. Jadi balik kitab kita dan kata musannif wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai', dan sifat hayat itu iaitu tiada takluk ia dengan sesuatu. Kemudian masuk bawah sikit dan ta'rif hayat itu. Ta'rif dia. Ni yang penting. Bila kita masuk sifat ma'ani daripada qudrat dulu tu, dia ada ta'rif dia. Iroda dia ada tarikh dia, tarikh sifat ma'ani lah. Tarikh sifat ma'ani tu, kalau faham elok tarikh tu, fahamlah sifat ma'ani tu. Faham tarikh sifat ma'ani, makna dia faham sifat ma'ani. Ni tarikh sifat ma'ani pun kita tak faham, nak faham sifat ma'ani tu macam mana? Tak boleh faham sifat ma'ani. Cuma setakat kita bilang sifat ma'ani 7, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat ma'ani 7 itu bilang tarikh dia. Sebab tu dia umai tarikh dia. Untuk kita faham sifat ma'ani yang kita duk bilang 7 tu, bagi faham satu-satu. Bagi faham ataupun bagi reti. Bagi kita reti sifat ma'ani tu. Bila dah faham sifat ma'ani tu, bila dah reti dah, baru kita boleh simpul di hati. Makna kata kita boleh pegang. Tak faham nak pegang lagu mana. Walaupun kita bilang boleh, kita sebut satu persatu tu kita bilang, tapi kita tak faham. Jadi kita tak ada lagi pegangan dia, pasal kita tak faham lagi. Pasal masalah kita nak boleh pegang ni kena ada faham dulu. Tu dia tu. Jadi susah tak susah pun kena mengaji bagi faham, supaya kita nak pegang boleh, supaya kita boleh pegang. Dia kata hiya sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihil idraka. Idraka tu dia jadi maf'ul bagi tusahhihu kalau dalam nahwu. Sebab tu dia barih tu al-idraka. Tusahhihu liman qamat bihi, tusahhihu al-idraka. Tentu pun penting juga bacaan. Bacaan ni dengan dia kena masuk nahwu. Barih, kedudukan barih dia tu betul. Maka dalam Arab kata iza sahhal i'rab sahhal ma'na. Bila betul i'rab barih tu kita baca kena, makna pun betul. Iza sahhal i'rab sahhal ma'na. Tu macam kita kata doa-doa ke, kita nak buat amal lah doa ni. Orang putus state main doa ni kat kita. Ada barih dah. Tu. Kita pun mengaji juga, kita dah betul dah ni barih ni. Baru kita berani buat amal.
Dah kita pun betul dah dengan baris-baris tu. Ni tak tahu baris betul tak betul ni. Payah juga tu. Kalau kita kata nak buat amal, doa-doa ni, ayat-ayat ni apa, tak tahu betul ke tak betul kedudukan bacaan je tu. Sebab tu Arab kata ulama nahu, ulama lughah, iza sahhal i'rab sahhal ma'na. Kena bagi sah dulu i'rab, sah dulu bacaan mengikut baris-baris dia, sahhal makna, baru sah makna dia. Makna kata kena mengaji nahu. Walaupun ilmu nahu ni dia tidak dinamakan ilmu syar'i, tetapi dinamakan dia ilmu lughawi. Tapi untuk kita tu nak mengetahui ilmu syar'i, maka wajib juga lah. Kalau ilmu syar'i itu wajib, ilmu ni ilmu lughawi saja, tapi ilmu ini untuk mencapaikan ilmu yang wajib menjadi. Jadi wajib juga ngaji juga ilmu syar'i, ilmu lughawi. Bincang bab tu lah. Kita mengaji ni duk bincang bab mengaji lah, bukan duk bincang bab ni. Bincang bab mengaji tang tu fikir, tang ni sikit. Macam kita jumpa ada tu orang tua, kita kata dia tua dah. Contoh lah, jumpa dia ni anak di sana apa ada, anak di sana apa ada. Kita tanya dia, makcik tak pergi ke rumah anak di sana, duduk di sini saja. Dia kata bukan tak mau pergi, di sini ni tempat makcik duduk ni, tang ni boleh mengaji, boleh dengar kuliah. Kita biasa berjumpa orang tu. Dia suka dengan mengaji ni. Dia duduk di tempat hak macam tu. Kita macam tempat kita ni ada mengaji ni. Kena suka lah tempat kita yang ada mengaji ni. Contoh dia tu. Baru ni kita pergi berjalan lah, bila dia buka lah SOP ni sikit, kita pergi berjalan, jumpa orang tu. Makcik tak balik lah sana Pulau Pinang. Dia kata duduk di sini lah, di Kedah, tang ni duduk ni, hari ni boleh mengaji ni, hari ni boleh mengaji ni. Memang orang tua kenal lagu tu dah. Tak ada sibuk boleh lah macam kita ni lah. Ada kira pak ilmu ni. Lain tu tak tepi dulu. Jangan bila kita masuk main nak mengaji, kita duk fikir benda hak luar. Memang tak payah mengaji. Mengaji ni susah. Dia kena tumpu sepenuh. Kita apa mengaji? Akhir tu najid. Kena tumpu kita tu najid. Tengok dia nak habaq apa. Baru boleh mengaji. Kerja tak payah mengaji. Dia tak tumpu. Dia tak apa-apa mau. Jadi bila Allah Ta'ala beri nikmat ilmu kat kita, kita pun mau mengaji, kita jahil, boleh kita nak usaha supaya kita dapat ilmu sikit. Itu satu nikmat yang Tuhan beri kepada kita, kita kena bersyukur. Kita kena redha dengan qada Allah, dan kita kena bersyukur pasal Allah Ta'ala beri nikmat itu kat kita. Itu kena redha. Ada benda kita kena redha dan kena sabar. Macam mana kita kena redha sabar? Macam COVID-19 ni. Kita jadi susah pergerakan kita. Maka hak bala lagu tu Allah Ta'ala qada kat kita lagu tu. Kemudian bala tadi ni Allah Ta'ala nak cuba kita, jadi kita kena redha dan kita kena sabar. Ada benda tadi ni kita kena redha dan kita kena syukur. Kena tengok balik bab. Itu.
ada satu lagi benda. Hak tu silap-silap tu kata kena mengaji, kena bincang bab ilmu ni, kena bagi faham. Ada benda ni kita kena redha dan kita kena cari jalan keluar. Bukan kita suka, bukan kita sobat benda apa. Kalau Tuhan takdir kita ni dengan perkara yang tak baik, qada Tuhan juga atas kita benda hak baik, atas taat, atas maksiat, atas jadi maksiat. Bila dah qada maksiat daripada Tuhan kepada kita, kita redha dengan qada, tapi wajib kita kena keluar daripada maksiat. Redha kena keluar hak tu. Macam kita dapat ilmu, duk mengaji sikit-sikit dapat ilmu, kita redha dan kita bersyukur. Redha qada Allah dan syukur dengan nikmat Allah. Duk lagu tu lah hal kita. Hal kita ni dia panggil kita ni orang duk berjalan kepada Allah. Hal kita duk berjalan kepada Allah, duk kena redha, duk kena syukur, duk kena redha, duk kena sabar, duk kena redha, duk kena lain daripada hak tu lagi, kena keluar daripada benda tu. Redha tapi kena keluar. Pasal kehendak Tuhan semua. Ini bincang syukur lah. Mengaji redha lah dan syukur lah. Macam kita dapat nikmat-nikmat yang lain daripada nikmat ilmu apa, itulah wajib syukur, redha dan syukur. Dia kata ta'rif sifat hayat, dan ta'rif hayat itu hiya sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihil idraka. Terjemah dia iaitu sifat yang wujudiyah. Sifatun wujudiyatun iaitu sifat yang wujudiyah. Sifat makni ni semua ta'rif dia akan kata lagu tu dulu. Sifatun wujudiyatun. Qudrat pun sifatun wujudiyatun, iradat pun sifatun wujudiyatun. 7 tu semua pasal sifat makni. Itulah sifat makni. Nak erti sifat makni tu kena kata lagu tu. Sifatun wujudiyah. Bahasa Melayu kata sifat makni hayat tu sifat hak yang bangsa wujudiyah, sifat hak yang bangsa ada. Lepas tu duk mengaji sekat tu, sifat tu wujudiyah tu sifat hak bangsa ada, dia tak mau faham lagi. Bila dia tak mau faham, nak kena kata tambah. Sifat hak bangsa ada ni, hayat tu sifat hak bangsa ada. Macam kita kata botol ni lah, botol ni benda hak bangsa ada. Benda wujudiyah, benda ada. Jadi bila kita benda tu ada, diri botol ni ada. Sifat wujudiyah makna kata diri hayat tu ada sungguh. Tu Quran. Diri sifat hayat tu. Sifat hak yang bangsa ada, diri sifat tu dia ada semua diri dia. Ada benda tu kita kata ada juga, tapi dia bukan ada diri dia tu ada. Dia makna lagu lain. Sifat mani dia nak tu, diri sifat tu, kudrat tu, sifat tu wujudiyah. Diri kudrat tu ada sungguh, ada di zat Allah. Zat Allah pun dia ada juga, bangsa ada, zat tu ada, diri zat tu ada sungguh. Sifat makni ni ada diri sifat makni tu, tapi sifat makni ni ada di zat, ada di zat. Macam roh kita ada di badan kita tu. Macam riang tu ada di kita. Kita tu diri manusia tu zat dia panggil, diri manusia, zat manusia tu. Sifat tak ada di diri manusia tu. Sifat apa? Sifat. Kita panggil panca indera tu dia sifat lah tu.
Ada panca indera di telinga kita. Telinga lain. Telinga tu bukan sifat. Benda yang ada di telinga tu sifat tu. Tuhan kita tu zat. Sifat makna ni hak ada di zat Tuhan tu. Kudrat ada di zat Tuhan. Iradat ada di zat Tuhan. Hayat, sifat hayat tu ada di zat Tuhan. Itulah mengaji tauhid. Tu dia panggil, iaitu sifat yang wujudiah. Kemudian bila ada sifat hayat, dia tambah sifat wujudiah tusahihu. Sifat yang wujudiah, faham dah apa dia? Dia kata sifat yang wujudiah tu, yang kedua pula yang mangsah ia sifat hayat. Sifat wujudiyatun tusahihu. Sifat wujudiah yang mangsah ia. Hayat tu dia mensahkan. Dia tak macam kodrat dulu, dia tak macam iradat dulu, dia tak macam ilmu dulu. Dia tidak ada sebut mensahkan. Sifat hayat ni dia tidak takluk, tapi dia mensahkan. Dia beda lah tu. Dia nak beda lah tu. Sifat hayat dia beza daripada sifat makni hak 6 lagi tu. Dia tu. Hak 6 lagi tu dia tidak ada mensahkan. Sifat hayat ni dia sifat yang mensahkan. Mensahkan apa? Yakni sifat itu dia kata yang mensah ia, yakni mensahkan sifat itu sifat itu ni dia mensahkan sifat itu. Macam dia buat lagu tu, sifat wujudiah yang mensah ia, yakni sifat itu sifat tu sifat hayat itulah yang mensah tu. Sifat tu mensahkan. Kita mensah ia, yakni sifat tu lah. Sifat hayat tadi hak mensah tu, mensah bagi orang hak yang berdiri dah ia dengan dia. Ni semua payah masa lama. Bagi orang hak berdiri ia sifat dengan dia, dengan orang tu. Kalau Romeh tu dia jadi berkalih tu Romeh. Yakni yang kata bagi orang yang berdiri yang sifat dengan dia orang, yakni dengan orang itu akan idrak. Jadi tadi tak kena lah. Iaitu sifat jadi ni sifat hayat tu sifat yang wujudiah yang mangsah yakni sifat itu. Sifat itu tu kita kata sifat maniah lain ni. Yang sahkan bagi sifat itu, bagi sifat mani hak lain hak 6 lagi tu. Dia mensahkan. Dia nak mensahkan sifat itu. Dia main domain lah ni. Dia main domain. Sifat hayat tu sifat hak yang mensah yang sifat hayat. Mensah yakni sifat itu. Mana kata dia mensahkan sifat itu, dia mensahkan sifat makni hak 6 lagi tu. Bagi orang ni, kalau kita kata di sini duk bicara sifat Allah, maksud dia bagi orang tu bagi Allah lah. Bagi orang hak berdiri yang sifat, bagi orang hak yang ada sifat tu, hayat ni sahkan bagi ada sifat tu. Itu tu dengan dia, dengan orang itu. Gitu. Sah tu pula akan idrak maf'ul dia tu. Idrak ni artinya bahawa bersifat dah ia orang hak diri tu. Dia bercakap diri tapi bukan maksud diri bangkit ni. Diri ni mana kata dia ada sifat tu. Tuhan sifat dah dengan kodrat, sifat dengan kodrat, sifat dia dengan iradat, sifat dengan iradat. Dia nak bercakap macam tu.
nak mensuahkan Tuhan sifat kudrat tu, hayat ni lah mensuahkan Tuhan sifat kudrat, iradat, hayat. Hayat ni lah mensuahkan Tuhan sifat kudrat, iradat, ilmu semua. Dia nak abang tu. Cuma di segi baca ni nak ikut cara kitab tu, dia payah bahasa dah. Kita biasa mengaji ni boleh lah, boleh baca lah mengaji tu. Itu aja lah. Idrak dia mensuahkan idrak, iaitu dia mensuahkan sifat idrak. Kita pakai bercakap mudah lah tu. Hayat tu mensuahkan sifat idrak. Apa arti? Artinya hayat mensuahkan sifat idrak. Artinya hayat mensuahkan bagi ada sifat idrak di Tuhan. Artinya bahawa bersifat ia orang hak berdiri dengan dia. Artinya bahawa bersifatlah ia dengan sifat idrak. Tu dia kata hayat tu mensuahkan sifat idrak. Mensuah tu makna dia bersifat ia dengan sifat idrak. Hayat tu lah mensuahkan bersifat ia dengan sifat idrak. Idrak ni makna kata mendapat sesuatu, iaitu dah sifat idrak ni mana? Ilmu dan sama dan basar. Sifat makni itulah. Dalam sifat makni itu dia ada sebut begitu. Ilmu sama basar, sifat idrak. Sifat makni itulah dikata sifat idrak. Hayat tadi mensuahkan bagi ada sifat idrak ni di Tuhan. Dia nak abang tu cara ringkas. Makna bahasa kita kata lagu ni lah. Kalau tak hidup nak mengetahui lagu mana. Tu kata hayat tu mensuahkan ilmu, mensuahkan sama, mensuahkan basar. Kalau tak hidup nak melihat lagu mana. Jadi Tuhan hidup dah, Tuhan mendengar dah, mendengar. Tuhan mengetahui dah, mengetahui. Tuhan melihat dah, melihat. Jadi hayat ni mensuahkan bagi makna kata ada sifat idrak tu. Kalau tak hidup nak melihat pun dah. Cakap ringkas hidup. Kalau tak hidup nak mendengar pun dah. Kalau tak hidup mengetahui pun dah. Tuhan mengetahui itu tentulah Tuhan tu hidup. Jadi hidup tu mensuahkan bagi mengetahui, bagi mendengar, bagi melihat. Dia nak terang-terang tu dah saja. Cuma ikut susunan hak kita nak baca dalam kitab ni. Dia cara kitab tu. Dan begitu jugalah. Dan seumpama sifat idrak tu, yang lainnya, yang lain sifat-sifat idrak. Sifat idrak 3 tu saja. Hayat mensuahkan 3 tu. Dan juga bukan sakat mensuah 3 tu. Gitu. Dan seumpama sifat idrak itu, yang lain mensuahkan juga sifat makni hak lain daripada sifat idrak tu. Mana itu kata hayat tu. Hayat dia tidak takluk akan suatu, tapi dia mensuahkan bagi adanya sifat makni hak lain tu bagi Tuhan. Lepas tu hayat ni hurai dia panggil hayat tu seolah-olah syarat bagi ada sifat ilmu sama basar dan yang lain tu. Seolah-olah, bukan syarat tu. Baru ayat tu dah baca dah. Sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihi al-idrak apa semua. Liman qamat bihi al-idrak. Dah baca takrif dia tu. Kita boleh ambil faham kata sifat hayat ni dia sifat yang mensahkan sifat idrak, dan sifat yang lain lagi daripada hak 3 tu, iaitu sifat makni semualah dia mensahkan tu. Jadi seolah-olah hayat tu syarat bagi ada sifat makni yang lain. Seolah-olah syarat. Bukan syarat betul. Seolah-olah syarat.
Pasal kata seolah-olah syarat tu pasal dia mensahkan hak 6 tu, bagi ada hak 6 tu. Kalau tak hidup tak ada lagu dah, tambah pasal kadang apa semua tu. Tu dia mensah tu. Bila kata mensah tu seolah-olah syarat. Bila kata seolah-olah syarat, bukan syarat betul. Kalau syarat betul, dia ada dulu kemudian. Syarat itu dulu, masyrut itu kemudian. Ada pun sifat Allah ni qadim ke semua, dia tidak ada dulu kemudian. Bukan makna kata sifat hayat tu dia syarat bagi ada yang lain, sifat hayat tu dulu baru dia mai lain. Bukan tu, bukan hurai tu. Dia mensahkan bagi ada lain dan seolah-olah syarat. Satu ustaz dia mengajak Kuala Lumpur. Tu dia tanya dia, saya pergi Kuala Lumpur masa tu. Pergi makan nasi dengan dia sekali apa semua tu. Dia saja. Saya kata ustaz mengajak tak kenal tadi. Saya kata dia mengajak Kuala Lumpur. Dia baca bab ni, dia kata tak kenal orang. Tahu ustaz hurai sifat hayat tu mensahkan dan dengan tak kata syarat tu. Pasal ustaz kata syarat, dia tak boleh kata syarat, kena kata seolah-olah syarat apa. Dia kata betul. Betul ngaji. Kena beza syarat dengan seolah-olah syarat. Dia mengajak lama Kuala. Kita tegur dia, bila pergi makan nasi rumah dia tu, kata saya mengaji ni dia bukan boleh kata syarat, kata seolah-olah syarat. Kalau kata syarat, hayat tu syarat bagi ada sifat lain. Syarat ni dia dulu kemudian. Sifat Allah ni qadim semua, tak ada dulu kemudian. Bukan syarat, seolah-olah syarat. Jadi makna dia pula, makna dia tu ada ilmu, ada sifat idrak, ada sama, ada maksud, ada kuasa, ada kehendak, ada kata-kata apa semua tu pasal hidup. Ada macam kita ni, kita pasal apa? Kita mendengar pasal kita hidup. Kalau kita mati, ada mendengar. Inilah nak abang sifat hayat, dia tidak takluk, cuma dia mensahkan bagi ada sifat lain. Best lah. Cuma bacaan tu domain tu tak ada habis lah kalau orang mengaji. Orang mengaji habis mai datang tu, kemudian dia campur sekali lah orang tu. Orang yang sifat hayat ni, dia kata nak mensahkan apa dah semua tu. Dia campur sekali kita nak hurai tu. Hurai hayat, sifat hayat Tuhan tu. Lepas tu juga nak hurai di situ juga hayat kita tu lagu mana. Cuma dia ada beza tu. Sebab tu mula-mula dia main dulu, hidup bukan dengan nyawa, bagi beza dulu, bagi tak serupa dulu. Pengenalan kita akan Tuhan ni memanglah mukhalafatuhu ta'ala hadis, kesalahan dengan yang baru ni. Dulu bagi tahu tu dulu, baru main perinci balik tau ni. Dulu. Jadi dia mensahkan akan sifat idrak, ilmu sama basar dan seumpama sifat idrak tu yang lainnya, artinya mensah yang lain. Apa yang lain? Bayan yang lain, iaitu daripada sifat hak yang disyaratkan pada akal wujud hayat. Bukan sifat idrak saja. Hak kata disyarat pada akal wujud hayat. Hak lain-lain lagi juga, gitu juga.
Seperti kudrat pun disyarat pada akal wujud hayat. Mana kata nak kudrat, nak kuasa pun kena hidup dulu. Jadi hayat tu mensahkan sifat idrak ilmu sama besar, dan juga nak mensahkan sifat-sifat hak lain, hak yang disyarat pada akal wujud hayat seperti kudrat, iradat. Dan iaitu baru dia ringan balik nanti habis nanti. Dan iaitu sifat hayat balik nanti balik. Dia berlepas satu-satu. Lepas satu-satu. Habis dah, lepas dah nanti. Boleh pun, boleh lah. Tak boleh pun lagu tu lah. Kira habis dah, lepas dah nanti lah. Dia tu. Lepas dah nanti. Mana kata lepas nanti tu kita tu masuk dah bicara sifat hayat. Kita tahu dah sifat hayat dia tidak takluk dengan suatu, tapi dia mensahkan akan sifat idrak dan juga akan seumpama sifat idrak yang disyaratkan pada akal wujud hayat tu. Macam kudrat, iradat pun dia syarat wujud hayat juga, kena hidup dulu juga baru dia main kudrat iradat ni. Tapi seolah-olah syarat dah saja, bukan syarat sungguh. Syarat sungguh jadi hayat dulu, hal lain kemudian tak boleh lagu tu. Macam sifat Allah qadim belaka, kalau jadi dulu kemudian, hak kemudian tu jadi baru. Sifat Allah baru ke? Tak, sifat Allah qadim. Hayat tu, hayat yang seolah-olah syarat bagi sifat lainnya. Hidup bukan nyawa. Tu tak apalah, mula-mula dia habaq tu. Habaq hidup Allah. Tu. Patutnya tadi ni dia bubuh dulu. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai', artinya dan yang keempat daripada sifat makni itu hayat. Artinya hayat tu iaitu sifat yang dia tidak takluklah ia dengan suatu. Barulah kita kata artinya hidup Allah. Celah tu kita kata lagu tu. Ni dia peringkah celah tu. Cuma kita nak kena terang lah celah tu tak celah mana pun. Dia terjemah dulu hak Arab tu. Baru kita main kata arti hidup, makna hidup Allah tu. Hidup yang tiada dengan nyawa, tiada dengan nafas, tiada dengan mizat. Dalam kita sebut tu. Ulama kita sebut tu. Gimana nak bagi betul bacaan tu kan? Kita ni jenis makhluk manusia, hidup dengan nyawa. Hidup dengan nyawa, hidup dengan nafas. Nafas tu keluar masuk. Dia kena faham tu, hidup dengan nyawa dan hidup dengan nafas. Nafas tu keluar masuk. Nafas nak beza ialah nyawa nafas tu dengan mizat. Mizat ni mana kata hak yang bercampur anafiat yang empat. Hidup kita lagu tu. Hidup Allah bukan lagu tu. Bukan dengan nyawa, bukan dengan nafas, bukan dengan mizat. Bahasa kita abang dah. Tu kata hidup selama-lama. Hidup Allah hidup selama-lama. Hidup kita ni bukan hidup selama-lama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Surah Ali Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa tu akan merasai mati. Tuhan abang dah. Itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Taala dia kekal tak mati. Zat dia. Lepas tu kullu nafsin za'iqatul maut. Hak lain benda baharu makhluk ni, dia hidup dengan nyawa, dia akan mati. Mati. Tu kata kullu nafsin za'iqatul maut, surah Al-Imran tu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sambung ayat tu kan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu.
Dan hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala kamu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala kamu. Pahala menuntut ilmu, pahala sembahyang, pahala kebajikan amal soleh itu disempurnakan pada hari kiamat. Itu dalam surah Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap nyawa itu akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat jualah disempurnakan pahala. Pahala ambil hari kiamat tu. Lah ni buatlah. Di dunia buat, pahala di sana. Kita baca talqin pun kita baca ayat tu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, maka orang yang dijauh daripada neraka dan dimasukkan dia dalam syurga. Dalam Quran apa? Itu hujung dia apa? Hujung ayat tu. Hujung apa tu? Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tu hujung ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Hujung ayat tu. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia tu tidak ada hanya tu mana kata kesedapan gitu, yang menipu daya kan. Dunia ni nak buat sedap lagu mana apa, sedap sat-sat gitu saja. Sedap makan satnya lagi habis. Kesedapan di dunia. Namal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesedapan dunia ni Quran kata mata'ul ghurur. Mata' ni kesedapan. Ghurur ni mana kata dia menipu daya kan. Ghurur. Mana kata bukan sedap subuh, sedap sat itu. Kesedapan dunia. Namal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lepas itu saja. Jadi ada kesedapan yang lain. Dia tu. Maka bukanlah di dunia. Kesedapan yang lain dia. Tinggal ayat tu kan, kena baca surah Al-Imran tu. Innamal hayatud dunya illa mata'ul. Innamal hayatud dunya. Faqad fat, ada tinggal. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad fat. Tentang ayat tu. Orang ni jauh daripada neraka, dimasuk dalam syurga, orang tu lah orang beruntung. Faqad fat, orang tu orang beruntung. Itu dalam Quran tu. Jadi anak haba kata hidup Allah tu tiada dengan nyawa, tiada dengan nafas, tiada dengan mizaj. Hidup yang berkekalan. Kata hidup tu, hidup Tuhan tu. Dia apa beza berkekalan Tuhan tu dengan berkekalan syurga? Ada juga orang tanya dalam masalah tauhid ni. Allah Ta'ala hidup berkekalan, ada selama-lama, hidup selama-lama, berkekalan. Syurga pun kata berkekalan juga, khalidina fiha abada. Berkekalan mereka itu ahli syurga dalam syurga selama-lama. Syurga dia beza tu, berkekalan Allah dengan berkekalan
syurga neraka tu dia berkekalan tu dia aridi, dia bukan hakiki, dia aridi. Dia hukum aridi ni, hukum dia sah. Berkekalan syurga tu berkekalan yang sah. Kalau Tuhan nak bagi jadi tak berkekalan pun boleh, sah jadi tak berkekalan. Ada apa berkekalan Allah Ta'ala ni? Mata-mata berkekalan. Dia tak sah jadi tak berkekalan, tak sah. Kekekalan itu kekekalan hakiki tu, bukan kekekalan aridi tu. Kekekalan aridi ni bekalan kena jadi saja. Sengaja Tuhan nak jadikan dia. Dia jadi berkekalan, tapi dia ada mula. Berkekalan tu berkekalan ada mula. Kekekalan Allah ni berkekalan hak sentiasa, kidam baku, ada sentiasa, ada selama-lama, ada tak ada mula, ada tak ada kesudahan. Kekekalan syurga tu bekalan ada mula. Dia mana kata dia tak ada kesudahan, tapi dia ada mula. Kekekalan ada mula. Habis. Kemudian dia masuk orang tu panjang tu. Dan iaitu hayat tu syarat akli pada sekalian sifat ma'ani. Nanti kita akan uraikan datang tu. Pasal tadi kita sebut dah kata bukan syarat betul-betul tak. Dia kata dalam kitab tu, dan iaitu hayat tu syarat akli pada sekalian sifat ma'ani. Syarat hak bangsa akal. Syarat akli. Ini seolah-olah syarat saja ayat tu bagi ada sifat hak lain. Kata habis tu dulu. Iaitu hayat tu syarat akli pada sekalian sifat ma'ani hak lain. Yang ni seolah-olah syarat bagi ada sifat ma'ani hak lain. Gitu. Itu. Daripada ketiadaannya hayat, ketiadaan sifat ma'ani. Gitu. Ada syarat akli pada sekalian sifat ma'ani itu. Daripada ketiadaannya hayat, dah hayat tu dia syarat akli. Lazim daripada ketiadaan hayat tu ketiadaan sifat ma'ani. Dia tu. Pasal hayat tu syarat. Tu. Syarat akli. Lazim daripada ketiadaannya hayat, ketiadaan sifat ma'ani, dan tiada lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani. Dia je gitu. Dia tu. Dan ketiadaannya tu. Dan tak lazim daripada wujud hayat tu ada sekalian sifat ma'ani, dan ketiadaannya sifat ma'ani pada hak baharu. Tu dia kata, dia hurai sini, dia campur sikit dengan sifat hak baharu tu. Kalau hak baharu ambil tu, tak lazim daripada wujud hayat ada sekalian sifat ma'ani dan ketiadaannya sifat ma'ani, itu pada hak baharu. Dan ada pun pada hak Allah ni, bukan pada hak baharu, yang ni hayat pada hak Allah, sifat hayat Allah. Hayat Allah ni maka lazim daripada wujudnya hayat, lazim daripada ada hayat ada sekalian sifat ma'ani. Begitu. Tu hayat pada hak Allah tu dia gitu dah. Kerana sifat Allah tiada bercerai setengahnya daripada setengah. Orang tua panggil sifat Allah dia tak bercerai tangan. Tu yang kata lazim tu. Lazim tu lazim daripada wujudnya hayat, ada sekalian sifat ma'ani, dia tak bercerai tangan dah, dia lazim gitu. Mana kata bila Allah Ta'ala bersifat hidup dengan hayat, bersifatlah dengan hak enam lagi tu. Dia lazim gitu, dia tak bercerai tangan dah.
Cuma dia tarikh tu dia panggil sifat hayat tu dia mensahkan. Bila mensah tu kita kata seolah-olah syarat bagi ada hak lain. Dan tidak bercerai daripada zat sifat tu pula. Dia sifat ma'ani yang 7 tu tak bercerai setengah daripada setengah dan tak bercerai daripada zat, makna kata sifat-sifat tu semua tu ada di zat. Tak bercerai daripada zat, mana ada di zat. Ada di zat. Tu kata sifat tu wujudiyah, sifat yang bangsa ada di zat sifat tu. Sifat tu bangsa ada, lepas tu ada di zat pula sifat tu. Berhenti tahun ni lah senang. Bermula ta'rif ini pula muhtamal, dia akan hurai tambah lagi. Berhenti tahun tu. Habis. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Baca satu juga keadaan. Dia minggu depan kan kita sambung balik kitab satu lagi tu. Ini kita ni duk mengaji kitab-kitab ulama-ulama kita. Tu. Karena ulama-ulama kita tinggal kitab banyak lah kita mengaji je tu. Tuan Husin pokok sana banyak kitab-kitab dia tinggal, kita mengaji lah kitab Tuan Husin. Tuan Minang kita itu juga. Tuan Muhammad Yasin apa semua tu dia ulama-ulama dulu banyak di sebarang perai ni. Sejarah sebarang perai dengan belah petani tu. Wujud pondok ni lebih awal di sebarang perai daripada petani tu. Sejarah. Kalau ikut sejarah. Kan dulu orang nak pergi Mekah ni, orang kena main di sini. Main di Penang ni, kapal laut apa semua ni. Bukan kot Siam ni, orang Siam pun main sini. Jadi orang balik ke Mekah pun, mana kata, mereka singgah duduk di sini. Tu, kampung petani ada tu. Syekh Osman kita. Syekh Osman penanti. Dia mula-mula, dia buka pondok di kampung petani tu. Lepas tu baru dia pindah di Kubang Ulu tu. Tu kampung petani. Dia pun orang petani. Kawan Tok Yang saya tu. Tok Yang saya pun orang petani dulu. Kawan dengan Syekh Osman tu. Itu tu. Itu sejarah pondok tu. Jadi tunggu kita daripada Cenak. Daripada Cenak apa semua tu, belah Cenak tu lah. Main belah Cenak sana apa tu. Mereka main kot ni, mereka lah cerita tu. Mereka kata pondok Pamprai dulu daripada Cenak ni. Cenak pun petani apa semua tu. Belakang pada kita sini. Jarah-jarah dulu tu. Alah tak ada arah pondok-pondok ni. Pakai pondok pun pondok moden lah lagu tu lah. Pondok moden. Dia lain lah. Zaman dia berubah lah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'alamin. Salatu wassalamu ala syafi'i Sayyidina Muhammadin wa اللهم افتح علينا فتن العارفين وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة وجهك كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله.